kita tahu dakwah ini bukan hasilnya cepat. Kan Quran kata lau kana aradan qariba wa safaran qasida. Dia satu perjalanan yang jauh. Yang kita mungkin tak nampak hasil. Orang kata kita berjaya, kita dah menang, kan, depa kalah dan tewas dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa yang mungkin orang tak faham tentang soal dakwah. Mungkin doktor bercakap hari ini, 1-2 hari orang membenci dan sebagainya. Ada juga yang komen, ramai yang pada awalnya membenci doktor, tapi bila dia dengar dan akhirnya dia mencintai dan dia menyukai dakwah ini. Bukan doktor lah, dakwah ini, kan. Jadi mungkin doktor boleh bagi pesanan kepada para pendakwah tentang kita bukan soal hasil, tapi ikhlas, insya-Allah taala akan berikan dakwah ini kemenangan. Bila Datuk sebut tentang satu perkara, Nabi SAW sampai ke Madinah sehingga menyebabkan orang Madinah itu terlibat dengan peperangan, ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat sebenarnya berat juga kepada Nabi SAW. Dalam kitab sirah teringat ada satu kisah ketika mana Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk pergi perang untuk bertempur dengan Quraisy yang rombongannya bersedia untuk berperang dengan satu kumpulan kecil yang asalnya nak pergi ambush satu rombongan perniagaan dia dalam peristiwa Badar, kan. Ketika itu Nabi SAW bawa Muhajirin dan Ansar. Ketika mana Allah Azza wa Jalla mentakdirkan peperangan, Nabi pada ketika itu Nabi kata apa? Ashiru ilayya ayyuhan nas. Berikan aku pandangan wahai manusia, berikan aku nasihat wahai manusia, berikan isyarat. Maka pada ketika itu Miqdad bin Aswad memberikan isyarat, memberikan panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan satu pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah. Wahai Rasulullah, laksanakan perintah Allah, kan. Fa inna la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa, idhhab anta wa qatila inna hahuna qa'idun. Kami tak akan kata seperti mana yang Bani Israel kata kepada Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu berperang, kami nak duduk di sini. Tetapi apa yang disebutkan oleh kami kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu dan Tuhanmu, pergi kamu dan Tuhanmu berperang dan kami akan bersama, turut bersama. Tapi ketika mana mendengar perkataan Miqdad ini, Nabi SAW sebut lagi, ashiru ilayya ayuhan nas. Berikan pandangan lagi wahai manusia, berikan isyarat lagi wahai manusia. Pada ketika itulah Sa'ad bin Mu'az tangkap apakah maksud Nabi SAW. Lalu dia pun bangun dan berkata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, seolah-olah engkau menginginkan pandangan kami wahai Rasulullah. Kerana Sa'ad bin Mu'az ni pemimpin orang Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan, ajal. Nabi kata, ya, benar. Maka pada ketika itulah Sa'ad bin Mu'az kata, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah. Wahai Rasulullah, laksanakan perintah Allah. Fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr fakhudtahu lanakhudunnahu ma'ak. Wahai Rasulullah, kalau engkau bentangkan di hadapan kami ni laut dan engkau redah laut ini, kami akan redah laut ini bersama dengan kamu. Ini satu ucapan yang diucapkan, panjanglah ucapan tu, sehingga kata Sa'ad bin Mu'az, wa inna la sidqun indal liqa wa la sabrun indal harb. Kami adalah satu kumpulan, satu kaum yang membenarkan kami akan bertemu Tuhan satu hari nanti. Kami adalah satu kaum yang akan sabar ketika mana bertempur dengan musuh pada satu hari nanti. Wa la'allallaha yurika minna ma taqirru bihi ainak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kamu wahai Rasulullah sesuatu daripada kami yang boleh menjadikan kami menjadikan mata engkau sejuk untuk melihat kami. Itu ucapan yang diberikan oleh seorang umat yang setia kepada Rasulnya. Jadi apabila kita berada dalam medan dakwah ini, betul, medan dakwah ini adalah untuk kita mengajak manusia ke arah kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita kata sebenarnya hidayah tu milik Allah, kita tak nafikan, tetapi usaha untuk menjadikan manusia seramai mungkin mendapat hidayah itu
juga merupakan satu perkara yang mengembirakan kita. Kerana Nabi SAW menyebutkan la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humrun na'am. Atau kama qala, seperti mana kata Nabi, kalau Allah memberikan kamu hidayah, memberikan satu orang hidayah melalui jalan kamu, itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Tetapi ada perkara yang lebih utama dalam dakwah ini, ialah seperti mana yang Datuk Mufti pernah sebut dulu, kita ingin mengutip sebanyak mungkin pahala di jalan ini. Mungkin ibadat kita tak banyak, qiyamul lail kita pun mungkin tidak banyak, ilmu kita pun mungkin tidaklah orang kata apa, sebanyak orang lain, tetapi dengan jalan dakwah yang kita berikan ini, paling tidak apabila orang amalkan, kita ingin mengutip pahala. Sebab itu Nabi SAW ada bercerita tentang dua orang yang asalnya bermusuh dalam dunia, tetapi akhirnya dua-dua masuk syurga. Yang seorang ni dibunuh syahid, masuk syurga. Yang seorang pembunuh lagi ni, masa dia membunuh tu dia kafir harbi, tetapi akhirnya dia masuk Islam dan dia akhirnya juga akan pergi ke syurga. Tetapi tidak kita temui dalam riwayat itu dua orang yang asalnya berbunuh-bunuhan dalam dunia bermusuh juga dalam syurga. Sebaliknya mereka itu ikhwana, mereka itu tetap bersaudara dalam syurga. Kenapa? Kerana dakwah ini bukan asal dendam pribadi. Dakwah ini bukan untuk kita memuaskan nafsu sendiri, tetapi dakwah ini ialah kita nak mengajak manusia ke arah kebaikan. Apabila manusia itu masuk ke dalam kebaikan yang kita preach, yang kita kempen melalui kalam Allah dan Rasul, kita merasakan diri kita telah mendapat kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita apabila manusia ingin mencari satu kebaikan daripada Allah dan Rasul, dia cari kebaikan itu melalui jalan kita. Sebab itu kadang-kadang bila Datuk Mufti sebut tadi kan, Datuk Mufti sebut, dia kata kadang-kadang kita rasa nak keluar daripada dunia ini, tiba-tiba Allah tarik kita balik. Sebab apa? Sebab orang minta kita komen, orang minta kita ulas. Kadang-kadang kita rasa macam, kenapa aku yang kena ulas, kenapa tak orang lain kan? Jadi mungkin Allah Ta'ala nakkan kamu ni Rozaimi, mungkin kamu ni dalam bidang lain kamu banyak kurang, tapi yang ni aku bagilah sikit untuk kamu cakap sikit kan. Jadi tapi ada jugalah kadang-kadang kita rasa metod kita perlu diperbaiki. Mungkin ada perkataan-perkataan kita rasa silap lah aku guna perkataan tu. Itu tidak pernah kita nafikan, kerana kita manusia, sering kita melakukan muhasabah. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun ada sebut yang ini tak elok, yang ini patut ente tak perlu sebut, yang ini perlu diperbaiki. Kita masih belajar, tetapi dalam masa yang sama ia tidak mematahkan semangat kita untuk terus berada dalam jalan dakwah ini, dan ini merupakan satu kelebihan, dan kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas jalan ini, walaupun ia penat, walaupun kadang-kadang kita rasa tak cukup masa dengan diri sendiri, tak cukup me time. Tak cukup me time tu. Tapi alhamdulillah kita bersama dakwah time. Dakwah time. Kerana hidup ini tak lama. Bila sampai satu ketika kita mungkin akan tersenyum kerana kita pernah berada di satu jalan yang kita rasa sukar bersama, kita rasa susah bersama, dan kita menanggung bebanan bersama-sama. Wallahu a'lam. Indahnya berjamaah. Ya. Kan?